Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bilisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafa'an kesyukuran pada malam ni kita sambung. Kita sambung setelah kita tertangguh sekali. Sambung muka surat kelima, 10 daripada atas, Jawinya Rumi 9. Rumi muka surat 9. Kita membahaskan tentang sifat yang wajib bagi Allah dah selesai. Sifat yang wajib bagi Allah yang fardu ainnya dah selesai. Masih belum selesai lagi. Ada satu lagi. Bukan sifat yang wajib, sifat yang harus. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 lagi sifat yang mustahil. Kita dah selesai. Satu sifat yang harus. Sikit je ni sifat yang harus, senang je. Satu sifat yang harus bagi Allah. Yang ke-41, muka surat 9, muka surat 5, 10 daripada atas. Yang ke-41 mana? Okey, 9 daripada atas tu. Yang ke-41 lah. Yang qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan yang ke-41 daripada simpulan iman yang 50 itu. 41 daripada 50. Harus Allah Ta'ala, yang ke-41 tu, harus Allah Ta'ala membuatkan alam ini dan meninggalkannya. Harus Allah Ta'ala membuatkan alam ini dan meninggalkannya. Harus buat ataupun tak buat. Bila kita sebut alam, semualah. Selain daripada Allah tu alam lah. Harus bagi Allah untuk buat alam, buat makhluk lah. Kalau kita nak faham makhluk boleh juga. Sama ada buat ataupun tak buat. Harus, boleh. Harus tu boleh. Berkemungkinan. Itu yang ke-41. Bermula dalil atas yang demikian itu, baharu alam ini. Sama juga. Sama aja dia punya dalil. Harus Allah buat alam, harus Allah tak buat alam. Alam kalau besar sangat kita kecilkan lah. Manusia tu alam lah. Harus Allah buat manusia, harus Allah tak buat manusia. Binatang harus tu maksudnya harus lah, bahasa Melayu lah kan. Boleh berkemungkinan. Boleh Allah buat binatang, boleh Allah tak buat binatang. Boleh Allah buat pokok, boleh Allah tak buat pokok. Itu panggil harus. Maka yang kita ada ni cuma harus sajalah. Kita ni harus, kita ni jenis harus. Boleh ada, boleh tak ada. Tu kita.
Kita ni boleh ada, boleh tak. Jadi sebab tu kita kata selain daripada Allah ni harus. Kita ni harus lah. Harus dengan maksud nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Kalau Allah jadikan, ada lah. Allah tak jadikan, tak ada. Itu harus. Ya. Bila sebut harus ni, harus akal. Harus akal yang kita mengaji sebelum ni. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Harus ni bila sebut harus akal. Akal dapat terima bahawasanya kita ni Allah ada, dan akal juga dapat terima kita ni tak ada. Akal Allah tak buat, tak ada. Berbeza dengan Allah. Allah tu wajib ada. Tu bukan harus tu. Allah boleh ada, boleh tak ada. Tidak. Allah mesti ada. Bila mesti itu wajib. Allah itu wajib ada. Kan? Mustahil macam Allah, sekutu. Macam Allah satu lagi. Tuhan satu lagi. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Mustahil akal. Dengan maksud, bila sebut mustahil akal, dengan maksud akal tak boleh terima. Bila sebut wajib akal, maksudnya akal mesti gitu, akal kata. Tak boleh kalau tak macam tu. Itu maksudnya wajib akal. Jadi Allah itu ada, mesti Allah tu ada. Tak masuk akal kalau Allah tu tak ada. Mustahil akal ada Tuhan satu lagi macam Allah. Mustahil, maksudnya tak masuk akal ada satu lagi macam Allah, satu lagi Tuhan macam Allah. Bila kata mustahil tu mustahil akal. Harus akal, nak ada pun boleh. Tengah-tengah nak ada boleh. Dia tengah-tengah di antara wajib dengan mustahil tadi. Nak ada boleh, nak tak ada pun boleh. Apa dia? Kita selain daripada Allah, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Harus Allah buat makhluk, harus Allah tak buat makhluk. Kalau katalah makhluk ni wajib, mustahil lah, tak masuk akal. Kalau kata makhluk ni wajib, kita ni wajib ada, kita ni wajib, tak masuk akal. Kerana kalau kita ni wajib ada, maknanya kita telah bertukar lah. Jadi harus ada kepada wajib ada. Macam mana kita nak kata kita wajib ada, sedangkan sebelum ni kita tak ada? Sebab sebelum ni kita tak ada, 100 tahun lepas kita tak ada, sekarang kita ada, bermakna kita daripada tak ada kepada ada. Bila maknanya kita telah melalui satu keadaan yang tak ada. Sekarang baru ada, nanti tak ada balik bila mati. Kita telah melalui satu keadaan yang tak ada. Bila kita melalui satu keadaan yang tak ada, baru ada, maknanya kita tak bolehlah kata kita wajib ada. Kalau kita kata kita tu masuk makhluk ni wajib ada, macam mana 100 tahun lepas tak ada? Maka kita ni harus ada. Masuk akal lah. Kita ni harus ada. Boleh ada, boleh tak ada. Buktinya 100 tahun lepas tak ada, sekarang dah ada. Maknanya kita ni ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tu maksudnya. Maka Allah buat kita, adalah. Allah tak buat, tak adalah. Allah tak buat, tak adalah. Jadi apa maksud harus? Kita nak faham harus. Dan yang ke-41 daripada simpulan iman yang 50 itu harus Allah Ta'ala. Harus tu maksud ada apa? Harus tu maksudnya perkara yang mungkin ada, perkara yang mungkin ada dan tiada sama-sama. Ada dengan tak ada tu 50-50. Kita ni ada dengan tak ada sama banyak. Sama banyak kita ni, 50-50. Separuh-separuh. Kita ni. Istilah, kalau kitab istilah dia kata apa? Barang yang mungkin adanya dan tiadanya bersamaan. Tu bahasa kitab lah. Barang yang harus ni adalah barang yang mungkin adanya dan tiadanya bersamaan. Kalau bahasa sekarang, barang tu perkara kan? Perkara yang mungkin ada dan tiadanya, barang yang perkara yang ada dengan tak ada tu sama aja. Sama kuat. Sama kuat. Kita ada dengan kita tak ada tu sama kuat. Sama kuat. Itu bahasa kitab lah. Kita nak faham, kita nak pegang bukan yang itu. Okay. Jadi maknanya alam ini, dia kata bermula dalil atas yang demikian itu baharu alam ini. Maka Allah bersifat yang ke-41 adalah harus Allah buat alam ni. Harus Allah buat alam ni. Okay. Bila harus Allah buat alam ni, bermaksud Allah boleh buat, boleh tak buat. Okay, kita faham lah. Itulah maksud dia. Allah boleh buat, boleh tak buat. Allah nak buat pun Allah berkuasa. Allah tak nak buat pun Allah berkuasa. Berkuasa untuk tak buat. Ya. Jadi kita dapat faham kat sini, bila kita ni harus, maka Allah buat kita.
maka Allah buat separuh ataupun setengah je daripada perkara harus. Allah hanya buat setengah, sebahagian daripada perkara harus. Mana boleh buat keseluruhan perkara harus? Contoh, kita ni ada, boleh. Kita tak ada pun boleh. Kan harus kan? Boleh tu haruslah. Kita ada pun boleh, tak ada pun boleh. Dua-dua harus. Bila Allah buat kita ada, maknanya Allah tak buatlah kita ni tak ada. Boleh tak? Bila Allah buat kita ni ada, Allah tak buatlah kita ni tak ada. Maknanya Allah buat separuh. Kita ni ada pun boleh jadi, kita ni tak ada pun boleh jadi. Dua-dua Allah berkuasa. Allah berkuasa buat kita dan Allah berkuasa tak buat kita. Kalau Allah tak berkuasa, kalau Allah berkuasa buat kita, Allah juga berkuasa tak buat. Boleh je. Okay? Kemudian Allah pun buat kita. Bila Allah buat kita, maknanya Allah buat separuh je. Iaitu Allah buat kita ada. Bila Allah buat kita ada, Allah tak buatlah kita tak ada. Mana boleh dua perkara yang bertentangan dia sekali. Allah buat kita ada dalam masa yang sama, Allah buat kita tak ada. Dalam masa yang sama. Tapi kalau Allah buat kita ada, lepas pada tu Allah buat kita tak ada, itu boleh. Ini dalam masa yang sama. Itu maksudnya bila Allah buat alam ni, Allah buat separuh, setengah je daripada alam ni. Itu maksud setengah. Kalau Allah buat kita tak ada, Allah tak buatlah kita ada. Sebab Allah buat kita tak ada. Istilah kita panggil buat kita tak ada. Allah buat supaya kita tak ada. Maknanya kita memang tak ada langsung. Maka Allah tak buatlah kita ada. Macam mana Allah buat kita tak ada, dalam masa yang sama Allah buat kita ada? Mana boleh, dua benda kan bertentangan. Gitu maksud dia. Kalau nak faham, Allah buat kita, jadikan kita hidup. Boleh. Allah jadikan kita mati. Boleh juga. Bila Allah jadikan kita hidup, Allah tak jadikanlah kita mati. Bila Allah jadikan kita mati, Allah tak jadikanlah kita hidup. Dalam satu masa. Tapi dalam masa yang berbeza, boleh je Allah jadikan kita hidup. Selepas pada itu Allah jadikan kita mati. Tak ada masalah. Itu maksud setengah. Sebab kalau dua-dua, mustahil. Kalau dua, Allah buat kita hidup dalam masa yang sama mati. Mustahil. Mana boleh? Dua benda yang bertentangan, mana boleh sekali? Mustahil. Sebab tu bila kata Allah buat perkara yang harus, maka Allah buat setengah, separuh daripada perkara yang harus. Bila Allah buat yang ini, Allah tak buat yang bertentangan dia. Itu ukur akal, kena fikir sikit. Kalau Allah tentukan ianya bergerak, Allah buat dia bergerak, Allah tak buatlah dia diam. Kalau Allah buat dia diam, Allah tak buatlah dia bergerak. Macam mana Allah buat dia diam, dalam masa yang sama Allah buat dia bergerak? Mana boleh? Diam tu, Allah buat dia diam, dah diam, baru Allah buat dia bergerak. Tu tak apa. Dalam masa yang sama. Mustahil. Maka, maknanya Allah buat separuh lah. Allah harus, boleh aja Allah buat dia bergerak. Boleh je Allah buat dia diam, tak bergerak. Boleh je. Tapi bila Allah buat dia bergerak, Allah buat separuh aja. Allah tak buat dia diam. Sebab macam mana nak buat diam? Sebab Allah buat dia bergerak. Kalau Allah buat dia bergerak dalam masa yang sama, Allah buat dia diam, mustahil. Macam mana? Dia kena Allah buat dia bergerak, lepas pada tu Allah buat dia diam, lepas tu Allah buat dia bergerak. Itu tak apa. Itu boleh. Dalam masa yang sama. Maknanya separuh lah. Separuh. Kalau Allah jadikan dia Islam, Allah tak jadikanlah dia kafir. Kalau Allah jadikan dia kafir, Allah tak jadikanlah dia Islam. Separuh lah tu. Sebab Allah boleh jadi, harus bagi Allah jadikan dia Islam, harus bagi Allah jadikan dia kafir. Bila Allah jadikan dia Islam, Allah tak jadikan dia kafir. Separuh lah tu. Separuh daripada. Okay. Habis. Itu je. Itu je sikit yang kita terlepas sikit lagi tu. Dan wajib pula kita ketahui akan bahawasanya Allah itu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Kita kena pegang, bukannya Allah, apa sahaja yang namanya sempurna, Allah. Sifat kesempurnaan apa sahaja, janji yang sempurna, kita kata itulah sifat Allah. Bukan ada 20, bukan ada 13, bukan ada 50. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Sebab ada orang kata, apa benda belajar sifat 20? Sifat 20 tu, Allah ada 20 sifat aja dia kata. Allah ada 20 sifat dia, sikit aja. Sedangkan yang 20 sifat itu adalah yang wajib fardu ain belajar. Sebenarnya bukan 20, 13 je. 13 yang wajib fardu ain. Tak belajar, tak tahu secara satu persatu yang kita dah bahas sebelum ni, berdosa. Bukannya Allah ada 13 sifat, bukannya Allah ada 20 sifat. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Siapa yang tahu? Allah je tahu. Allah tahu dengan ilmu Allah yang tidak terhingga juga.
Apa saja sifat kesempurnaan semua kita letak kat Allah. Sebab tu dia kata wajib pula kita ketahui secara umum, secara bahawasanya Allah itu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, banyak mana sekalipun. Dan banyak tu dah tahu sebenarnya banyak mana. Banyaknya apa? Banyaknya tidak terhingga, infinity. Tidak ada sud, tidak ada penghujung. Banyak tu. Hanya Allah je tahu dengan ilmunya yang tidak terhingga juga. Habis. Itu yang kita tinggal sikit. Patut kita habiskan hari tu. Lepas tu dah sejam lebih dah itu. Kita stop kan. Kita nak masuk yang ini sebenarnya. Yang ke-42. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-42 daripada segala simpulan iman yang 50 itu, 42/50, wajib bagi segala nabi nabi itu pesuruh itu bersifat dengan sidik, artinya benar. Wajib. Okey, sekejap. Kita dah tahu asyhadu an la ilaha illallah 41. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, ada 41. Iaitu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Yang tadi 41. Maka sempurnalah kepahaman kita tentang ketuhanan. Tapi belum sempurna lagi pemahaman tentang kerasulan. Maka ada 9 lagi. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, bagi Nabi. 4 sifat yang mustahil bagi dia, lawannya. 1 sifat yang harus. Sama juga macam tu. Jadi maknanya 9. 41 tambah 9 jadi 50. Tu jadi 50. Yang pertama adalah sidq. Tapi sebelum kita nak faham ni, kita kena faham dulu. Yang ke-20 apa? Yang ke-42 daripada 50 wajib bagi segala nabi. Kita nak faham wajib ni dulu. Wajib, macam mana kita faham wajib akal, wajib syarak, wajib adat? Yang kita dah bahas sebelum ni, awal-awal lagi tu. Tu penting tu. Wajib akal, orang Melayu panggil tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak logik, tak masuk akal. Tapi bukan tak masuk akal yang kita kata biasa. Selalu kita cakap tak masuk akal tu sebenarnya tak masuk adat. Yang kita nak cakap. Apa benda ni? Kena bakar. Kena api, tak terbakar. Tak masuk akal. Kita kata Melayu kita kan. Sebenarnya yang bahasa yang tepat bukan tak masuk akal. Tak masuk adat. Kelakar bunyi. Bukan tak masuk adat, menyalahi adat. Tapi kita kata Melayu kata tak masuk akal kan. Itu hati-hati kat situ. Sebab bimbang takut bertukar hukum adat dengan hukum akal. Kalau kata kena air tak basah, tak masuk akal. Kena air mestilah basah. Maksudnya adatnya api tu membakar. Sebab dah try and error, try terbakar. Jigo basah. Tiba-tiba bakar-bakar tak terbakar. Kena api tak bakar. Kena air tak basah. Kita kata tak masuk akal. Sedangkan maksud kita tak masuk akal itu adalah menyalahi adat. Adatnya terbakar, tiba-tiba tak terbakar. Sebab tu saya kata tak masuk adat. Tapi orang tak bercakap tak masuk adat. Tak kena pada adat. Tak kena pada adat. Bukan tak masuk akal. Kalau nak kira api, kena kita tak terbakar, masuk akal. Kenapa pula tak masuk akal? Masuk akal tak? Masuk akal. Kalau Allah tak bagi terbakar, sebab yang membakar tu Allah, bukan api. Maka kalau kena api tak terbakar, masuk akal. Kalau Allah buat, masuk akal. Masuk akal aja. Tapi kita cakap tak masuk akal. Melayu cakap. Dari segi bahasa tak apalah. Kita cakap gitu. Tapi maksud kita, adatnya terbakar. Tapi tiba-tiba, tak terbakar bila kena api. Tak basah bila kena air. Maka, tak sama macam adat. Tak macam biasa. Luar biasa. Okey. Itu yang tepat sebenarnya. Yang tak masuk akal bahasa Melayu kita yang selalu kita sebut adalah luar biasa. Luar kebiasaan. Luar adat. Itulah maksud tak masuk akal kita. Nabi Isra' Mi'raj. Naik satu malam sampai ke langit ke-7, turun balik dalam satu malam. Tak, apa dia? Luar biasa ke tak masuk akal? Luar biasa. Jangan cakap tak masuk akal. Tapi bila kita kata tak masuk akal, yang penting kita faham akidah kita. Cakap tak kisah. Tak masuk akal Nabi naik ke langit. Jajak. Tak masuk akal syarak ke tak masuk akal Melayu? Tanya dulu. Tak masuk akal Melayu. Alright, boleh terima. Tak masuk akal tak masuk akal bukan syarak. Tak masuk akal dari segi syarak lah kita panggil. Tapi bukan maksud syarak tu. Maksudnya dari segi agama.
ataupun tak masuk akal dari segi Melayu. Dia kata Melayu punya, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu tak masuk akal, Nabi naik Isra' Mi'raj tak masuk akal, boleh terima. Tapi kalau dari segi agama kita, dari segi pemahaman yang sebenar, bukan tak masuk akal. Tak masuk adat ataupun mencari adat. Itu yang mukjizat tu, mencari adat ataupun luar biasa ataupun luar adat ataupun tak macam biasa. Macam itulah. Tu yang tepat. Jadi bila kata wajib ni, wajib mana satu? Okey, satu lagi. Tadi tu wajib akal dengan adat. Kita dah bahas dah. Satu lagi syarak, wajib syarak. Wajib syarak ni apa pula? Wajib syarak ni buat dapat pahala, tak buat berdosa. Nampak tak tiga benda? Wajib akal dengan maksud tak logik. Tu bahasa Melayu dia. Tak logik. Ataupun tak masuk akal yang sebenar. Bukan tak masuk akal Melayu. Tak masuk akal yang sebenar. Wajib adat apa pula? Adat. Kalau wajib adat. Apa dia? Adatnya mesti jadi. Adatnya. Jadi dia panggil kebiasaan. Istilah kita panggil kebiasaan. Okey. Contohnya pukul 7 mesti cerah. Pukul 7 mesti cerah, 7 pagi. Pukul 8 malam mesti gelap. Mesti gelap dekat Malaysia ni. Mesti gelap. Dia panggil wajib adat. Mesti adat. Adatnya mesti begitu. Okey. Kalau wajib syarak ni buat dapat pahala, tak buat dosa. Nampak tiga benda. Okey, sekarang kita tengok. Ke-42 daripada simpulan iman yang 50 itu wajib bagi segala nabi. Wajib apa? Wajib bagi nabi untuk sidqun, iaitu bercakap benar. Nabi ada tiga. Kita letak satu-satu. Wajib bagi sekian nabi. Wajib syarak. Jika wajib syarak, dengan maksud kalau Nabi bercakap tipu, berdosa. Jika Nabi bercakap betul, dapat pahala. Satu. Wajib yang kedua apa? Wajib adat. Adatnya biasanya Nabi mesti cakap benar. Adatnya kebiasaannya Nabi cakap benar aje. Yang ketiga, wajib akal. Tak masuk akal Nabi wajib akal Nabi cakap benar, tak masuk akal Nabi cakap bohong. Mana satu? Satu, kalau cakap benar dapat pahala, cakap dusta berdosa. Tu wajib syarak. Yang kedua, biasanya Nabi, adat dia kan, adatnya Nabi cakap benar. Kalau Nabi tak cakap benar tu luar biasa. Yang ketiga, tak masuk akal, tak logik Nabi cakap bohong. Mesti Nabi cakap benar. Mana satu? Nabi cakap benar dapat pahala. Gitu. Nabi cakap tak benar, tipu, berdosa. Bukan. Ramai orang faham gini. Ramai orang faham macam ni. Itu siapa? Cakap benar, dapat pahala, cakap dusta, berdosa. Itu kita. Nabi bukan, bila kata wajib Nabi bercakap benar, dia gini. Bila sebut wajib, akal, dia mesti ada mustahil. Bila wajib syarak, tak mustahil. Contoh, kita wajib cakap benar. Wajib. Mustahil tak kita dusta? Tak mustahil. Berlambak dah berdusta. Janji bukan main lah kali. Pakat kau. Tu part lain. Janji bukan main. No, bukan main. Itu biasa dah. Biasa. Dusta maknanya kita wajib cakap benar. Wajib cakap benar, tapi tak mustahil dusta. Kalau dusta juga berdosa. Tak mustahil. Itu kalau wajib syarak. Itulah kita. Kalau wajib adat pula, biasanya, kebiasaannya, adatnya mesti cakap betul. Bila adatnya cakap betul, mustahil tak tiba-tiba cakap tak betul? Mustahil tak? Tiba-tiba dia adatnya, kebiasaannya, ghalibnya cakap betul. Ni wajib adat pula. Boleh tak? Berkemungkinan tak tiba-tiba dia cakap bohong? Boleh. Tak mustahil cakap bohong. Adat aja, kebiasaan aja cakap benar. Adatnya. Okay. Maknanya wajib syarak tak mustahil cakap bohong. Tapi berdosa lah. Wajib adat tak mustahil juga. Wajib adat tak mustahil juga cakap bohong. Tapi jarang-jarang berlaku. Sekali-sekala kot. Sebab dah adatnya cakap benar. Jarang-jarang lah bohong. Tapi tak mustahil. Kalau wajib akal, mustahil tak bohong? Wajib akal. Mustahil tak bohong?
Mustahil lah sebab wajib akal. Bila wajib akal, masuk akal. Mesti Nabi tu cakap benar. Mustahil bohong. Bila mustahil bohong, tak mungkin ianya terjadi. Sedangkan wajib syarak pun, kita boleh kata tak mungkin terjadi. Boleh juga. Wajib syarak, wajib buat, wajib cakap benar. Tak cakap benar, dosa kan? Boleh tak dia cakap benar sampai kiamat? Boleh. Tapi mustahil tak cakap bohong. Tak mustahil. Cuma dia cakap benar je. Tapi tak mustahil cakap bohong. Sebab dia panggil wajib syarak. Dia takut dosa. Tapi kalau wajib akal, mustahil dusta. Mustahil tu memang tak masuk akal. Tak masuk akal sungguh. Tak logik. Kalau kita fikir sebelum ni, Nabi, dia boleh dia cakap bohong. Tapi Nabi, mestilah dia cakap benar. Betulkan balik akidah kita. Nampak macam sama je kan? Nampak macam sama kan? Nabi cakap benar je. Nabi takkan cakap bohong. Kalau dia cakap bohong, dosa. Takkan Nabi buat dosa. Nabi kan maksum, tak buat dosa. Bila Nabi tak buat dosa, maknanya boleh je Nabi nak buat dosa. Boleh je nak cakap bohong. Tapi Nabi tak buat. Kalau macam tu kita pegang, betul balik akidah. Mustahil Nabi cakap bohong. Bila sebut mustahil, dia beza dengan tak mustahil, tapi tak cakap bohong. Ada beza tak? Mustahil cakap bohong dengan tak cakap bohong. Mustahil cakap bohong dengan tak mustahil cakap bohong, tapi tak cakap bohong. Pening tak? Sama tak? Sama tak? Mustahil cakap bohong dengan tak mustahil cakap bohong, tapi dia tak cakap bohong. Sama ke lain? Lain. Yang tadi dia tak cakap bohong je, tapi tak mustahil. Boleh aja, tapi dia tak cakap. Ikut kehendak dia, dia tak nak cakap bohong. Tapi tak mustahil. Itu kita. Kalau mustahil cakap bohong, tak masuk akal. Mesti tak. Tak mungkin. Tak ada kemungkinan langsung cakap bohong. Tak ada kemungkinan langsung cakap bohong. Itulah wajib akal. Tu wajib akal tu. Bukan wajib adat, bukan wajib syarak. Wajib bagi sekalian Nabi. Sebenarnya wajib akal ni kita belajar daripada yang pertama lagi. Allah wujud. Allah wajib wujud. Wajib tu wajib akal. Allah kidam. Wajib apa? Allah wajib bersifat kidam. Ya, wajib akal. Baqa wajib akal, semua wajib akal. Bila masuk je ke 42 Rasul, jadi wajib syarak pula. Masuk wajib syarak tu, Nabi kalau cakap bohong berdosa, maka Nabi cakap benar. Nabi takkan cakap bohong. Tapi dia cakap, kalau Nabi cakap bohong, berdosa. Tapi Nabi tak cakap. Tiba-tiba jadi wajib syarak kat situ. Sedangkan kita bahas 1 sampai 41 wajib akal. Silap faham kat situ. Jadi bila sebut ini wajib bagi Nabi, wajib bagi segala Nabi. Bila sebut segala, semualah Nabi Rasul, ada berapa ribu juta sekalipun, ada berapa banyak lah, berimanlah kita semua, termasuk Nabi kita dan Nabi-Nabi yang namanya Nabi, termasuklah Nabi Adam. Sebab kita panggil Nabi, apa Nabi, dia takkan cakap bohong. Jadi dia akan cakap benar. Wajib bagi segala Nabi. Nabi itu pesuruh, itu bersifat dengan sidiq. Artinya benar pada sekalian barang yang dikhabar akan kita, yang datang mereka itu dengan dia daripada Allah. Jikalau dengan bergurau-gurau sekalipun. Bergurau-gurau. Bila Allah utus Rasul, pesuruh, maka apa sahaja yang pesuruh Allah ni keluar, benar belaka. Bila sebut benar, Siddiq ni bukan semata-mata cakap benar tau. Siddiq ni cakap benar, buat juga benar. Cakap dengan buat tu sejalan. Bukannya cakap tak serupa bikin. Bukan. Cakap betul, buat pun betul. Sebab tu, daripada perbuatan Nabi boleh jadi hukum. Kalaulah Nabi, dia berkemungkinan buat salah, berkemungkinan tidak benar, sama ada percakapan atau perbuatan, maka apa sahaja yang Nabi buat tak boleh jadi hukum. Sebab berkemungkinan hukum tu salah. Tapi tak ada kemungkinan. Bila tak ada kemungkinan, maksud apa? Maksudnya wajib akal. Wajib akal. Mesti Nabi bersikap dengan benar, sama ada bercakap ataupun perbuatan dia benar. Alah, cerita pasal dhab tu lah. Kan? Dhab tu, biawak pasir Mekah dekat mana tu? Nabi cuma tak makan, lari, berpaling aja. Geli gitulah kot. Nabi tak bagi tahu pun. Sahabat duk sedap ni panggang-panggang. Kita buat ni sedap-sedap panggang ni. Sahabat duk buat macam-macam khasiat. Dhab jangan main khasiat tu. Jangan main.
Orang lelaki kalau jumpa, beli. Rugi tak beli? Power. Dhab ni macam-macam. Buat makan, buat ubat, buat makjun, buatlah apa-apa pun. Memang minyak dia, daging dia lebih mahal lah. Dhab ni. Dhab yang liar lagi power. Dhab yang bela kurang sikit. Tapi power juga. Macam ayam kampung, telur ayam kampung dengan telur ayam kampung tapi bela. Kan? Yang dibela kan? Itu kurang sikit lah. Kurang sikit. Tapi okey lagi. Okey jugalah. Oh, lain macam dia punya. Dia punya pigi tu jauh. Jadi, sahabat duk makan. Duk panggang nak ajak Nabi belah gitu je. Nabi cakap kat tempat kampung aku dulu tak ada. Gitu Nabi cakap. Kampung aku tak ada makanan ni. Nabi belah gitu. Jadi daripada Nabi keluar pergi daripada tempat tu perbuatan Nabi. Nabi tak cakap boleh, tak cakap tak boleh. Kenapa jadi hukum? Sebab Nabi ni siddiq. Siddiq dari segi perkataan dan siddiq dari segi perbuatan. Jadi oleh kerana tu boleh jadi hukum. Apa sahaja yang Nabi sebut dan Nabi buat boleh jadi hukum. Dan Nabi ni mesti siddiq. Malah dalam Quran kita baca Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana, celakalah kita. Dia kata, qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kita. Man ba'athana, siapa kejutkan kita? Min marqadina, daripada tidur kita ni. Kami tengah tidur sedap-sedap, siapa kejut? Celaka betul siapa kejut, begitulah. Celakalah kita, siapa kejut ni? Lepas tu saktah kat situ kan, tahan nafas. Tapi berhenti tapi tak tarik nafas kan? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma, kan? Saktah, tak tarik nafas. Berhenti kejap, 1-2 saat. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini ayat dia. Hadza, ini adalah wa'ada ar-rahman, janji Tuhan. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah Rasul, utusan Allah. Wa sadaq, tu siddiq. Wa sadaqal mursalun, benarlah apa yang Rasul bagi tahu. Kenapa kena tahan nafas? Saktah tu memanglah hukum dia gitu. Kenapa? Hikmah dia takut sangat sampai tak boleh nak bernafas. Kalau kita tengah tidur, kata tidur tu matilah. Tidur, tiba-tiba tiupan sangkakala yang kedua. Terjaga. Sedap-sedap tidur terjaga. Qalu, kata, ya wailana, celakalah kita. Man ba'athana min marqadina. Siapa kejut kita ni? Tapi tengok malaikat yang kejut. Terkejut. Hadza ma wa'ad. Macam tercengang sampai tak bernafas. Tercengang ni tak bernafas tau. Dia tak ada. Tak ada dia. Kan dia dia tak bernafas. Sebab tu hikmah tak bernafas kat situ. Hikmah saktah kat situ. Maka wasadaqal mursalun, maka benarlah Rasul, pesuruh Allah. Jadi mustahil Nabi bersifat dengan pembohong, mustahil Nabi penipu, dusta. Sekarang Allah sendiri yang membenarkan Nabi dan Rasul. Malah diberi mukjizat pada Nabi dan Rasul. Diberi mukjizat untuk membenarkan, kata lagi. Nabi tu dah benar, orang tak percaya juga. Siddiq pun orang tak percaya juga. Maka diberi mukjizat untuk nak bagi tahu yang aku cakap tu benar. Ini mukjizat. Bukti. Boleh tengok depan mata. Kalaulah tiba-tiba macam mana Nabi cakap bohong, jika tak mustahil Nabi cakap bohong, maka apa yang wahyu yang dapat dekat Rasul tadi, Nabi tadi, dia nak sampaikan salah. Kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Mungkin tak salah, tapi ada kemungkinan salah. Oleh kerana mustahil Nabi bohong, maka tak ada kemungkinan salah. Itu yang kita agama 100% jazam, pegang tu. Sebab tak ada kemungkinan salah. Kemungkinan sungguh tak ada salah. Tak ada kemungkinan salah. Sebab Nabi itu siddiq. Selalu saya bagi contoh, kalau kata manusia kita biasa, kita boleh cakap betul, boleh cakap benar, boleh cakap bohong. Kemudian ada hukum syarak, suruh cakap benar, jangan cakap bohong. Okay. Itu kita manusia. Nabi dan Rasul gini. Satu, cakap benar. Tak ada pilihan untuk cakap bohong. Kita boleh cakap benar, boleh cakap bohong.
tapi kita tak dibenarkan untuk cakap bohong. Maka bermula umur kita 1 tahun sejak lahir-lahir sampai umur kita 63 mati, kita tak pernah cakap bohong. Kita tak pernah cakap bohong. Sebab hukum syarak tak bagi cakap bohong, kena cakap benar. Kita sentiasa cakap benar kerana hukum syarak tadi, kita takut. Maka daripada kita lahir sampai kita mati umur 63, sekali pun tak pernah cakap bohong. Dalam keadaan kita ada pilihan untuk cakap bohong. Ada 2 pilihan. Cuma kita tak ambil yang cakap bohong tadi. Kita hanya ambil yang cakap benar. Rasul tidak, Nabi tidak. Dia ada satu je, iaitu cakap benar. Dia tak ada pilihan pun. Tak ada pilihan pun. Satu aja. Special lah, special. Satu. Malah dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah diucapkan oleh Nabi itu menurut hawa nafsunya. Tak mungkin. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Itu surah An-Najm. Jadi semua Nabi dan Rasul adalah benar. Apa yang disampaikan, apa yang dikhabarkan adalah benar. Kita yakin 100%. Kerana mustahil Nabi berdusta. Malah dia kata kat sini, bercakap gurau pun, apa dia kata? Bercakap, jikalau dengan bergurau-gurau sekalipun. Gurau pun betul. Nabi ni bergurau pun betul. Alah, biasa cerita memang cerita dah ulang banyak kali dah pun. Cerita je lah. Masa Nabi tak. Cerita Peramli boleh ulang 40 kali, 50 kali tengok. Cerita Nabi dah cerita dah tahu dah ni. Dengar dah lama banyak ke lah. Lepas dekat kita tengok TV tu, walaupun bayar bulan-bulan, lepas ulang. Tengok aja, dah tengok cerita ni. Tapi sedap. Tengok lagi. Bola tengok, lepas gol tengok yang gol tu. Dah tengok dah gol yang tu. Lepas tu tengok lagi dekat YouTube yang dia potong siap gol 3-4 kali. Comel gol ni. Tiba-tiba cerita pasal Nabi tak boleh ulang-ulang. Kita ulang. Ulang mana? Nabi cakap bergurau macam tipu lah. Bergurau pun betul. Tak ada tipu, tapi bergurau pun betul. Nabi bergurau, seorang tua tanya, boleh orang tua baru masuk Islam? Baru Islam tu tanya Nabi. Nabi dia sedih, orang tua boleh masuk syurga tak? Sebab dah tua. Logiknya bila tua tak sempat lah nak buat apa-apa kan, mati contoh gitulah. Orang lain muda-muda masuk Islam. Dia tanya Nabi. Nabi pun jawab, orang tua tak masuk syurga. Gurau lah tu. Orang tua tak masuk syurga. Sedihlah dia. Nabi cakap betul tak? Betul. Tapi kalam tauriah, double meaning. Ada dua. Orang tua memang tak masuk syurga. Sebab kita akan dibangkitkan dekat padang mahsyar macam mana kita mati. Kalau kita mati umur 70, bangkit umur 70. Mati umur 15, bangkit umur 15. Bila kita dibangkitkan dan Allah beri balik perangai kita di atas dunia, Allah bagi. Yang menggelupu, yang yang tak boleh duduk dia. Dia relax. Tak relax. Ada yang relax cool lah. Ada yang jalan macam ni, cara jalan pun Allah kembalikan balik. Macam mana masa dia mati tu. Allah kembalikan balik kat padang mahsyar. Semua. Cara cakap. Mana dia cakap conceng orang Cina. Kalau orang India cakap dengan kepala kalangan gerak juga. Gitu? Ya, cakap. Kembalikan balik. Kemudian bila telah dihisap dah semua, lalu mizan, lalu titian sirat, masuk ke dalam syurga. Lepas masuk syurga, masuk, orang lelaki jadi 33 tahun, orang perempuan jadi 17. Jadi betul tak orang tua tak masuk syurga? Betul lah. Orang tua memang tak masuk syurga. Tapi Nabi bergurau pun betul. Beza kita bergurau ni mengarut, bohong, entah apa-apa. Cuba tengok channel gurau. Dekat dalam TV kan ada channel gurau. Gurau apa? Channel tu kerja melawak dan belawak. Bohong aja. Dia buat bagi orang gelak. Tapi yang dicakap tu bohong. Dan ada satu channel yang saya tahu satu je lah. Satu channel khas untuk bohong. Supaya orang gelak. Tu kita. Beza dengan Nabi. Nabi cakap bergurau pun betul. Tak cakap bohong. Tak merapu. Sesiapa yang mendustakan atau syak mana-mana Nabi dan Rasul dengan mengatakan apa yang disampaikan bukan daripada Allah, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sesiapa yang kata ya ke Nabi ni, dia syak Nabi ni betul ataupun tak betul, ataupun dia kata Nabi tu tak betul,
Maknanya bila tak betul, tak ada sifat sidik tadi lah, maka kafir, kufur, kekal neraka selama-lama. Kita dah tahu, jika iman kita sah, maka akhirnya orang yang jika iman dia walaupun sebesar zarah, tapi iman dia sah, dia akan masuk dalam syurga juga nanti, setelah dia dibakar dalam neraka. Kita tahu. Tapi orang yang kata Nabi bohong, ataupun dia syak, entah-entah Nabi bohong, maka kafir, kufur, kekal neraka selama-lamanya. Maknanya kena pegang sungguh lah bahawasanya Nabi ni tak mungkin berdusta. Tak mungkin berdusta. Tapi kalau khatir, lintasan, tiba-tiba datang, ya ke Nabi tu? Tentah Nabi tu reka kot. Tu dia datang lintasan. Yang itu tolak cepat-cepat, dapat pahala. Dia datang, setan tu, khatir dia panggil. Ya ke Nabi? Ya ke gitu? Ya ke gini? Nabi tu. Ada kadang-kadang datang. Bila datang, itu setan bawa datang. Khatir. Dia punya kekuatan dalam 30% aja. Khatir ni kekuatan 30%. Dia ada hajiz. Hajiz kekuatan datang 20%. Kekuatan ya tu. Mana 30% tak kuat pun. Dia ada 50% kekuatan. Hadisun nafs pertengahan, 50% kekuatan. Dia ada kekuatan, dia panggil himmah. Himmah. Dah jadi bahasa Melayu dah himmah tu kan. Berhemah. Himmah. Himmah tu 70 kot, 60-70. Kekuatan tu. Ada azam. Azam ni 90 lebih. Ada jazam 100%. Jazam 100%. Jadi khatir ni setan bawa datang dekat 30% tu. Khatir. Dia akan bawa datang dekat, sebab tu kita panggil khatir syaitan. Dan dah jadi bahasa Melayu kan. Janganlah kamu khawatir. Melayu ni ambil bahasa orang. Betul dia buat kan, khawatir. Kan sedap sikit bunyi, khawatir. Ini janganlah kamu khawatir. Sebabnya bahasa Melayu ni ambil banyak syarat, lepas tu dia suka hati dia ubah. Khawatir. Tak bunyi tak best langsung bunyi khawatir. Janganlah kamu khawatir. Janganlah mu khawatir. Kan bunyi khawatir tu. Khawatir tu dia letak 30%. 30%. Jadi setan akan bawa datang dekat khatir tadi lah, khatir. Setan bawa datang dekat khatir. Bahawasanya dia kata, ya ke Nabi ada? Entah Nabi bohong. Entah tu dia datang. Yang ini kalau tolak dapat pahala. Tolak dapat pahala. Buang dapat pahala. Allah ada. Nabi betul. Nabi benar. Engkau bohong. Cakap seorang-seorang. Pahal dia ni. Nak tolak tu lah. Kadang-kadang kena cakap dalam hati. Kadang-kadang cakap kat mulut. Kalau kuat sangat. Tengah-tengah elok. Kau lah bohong. Aku ke aku? Bukan kau. Setan. Kau kata aku setan. Gaduh lah situ. Kadang-kadang cakap dengan hati diri sendiri je. Cakap kat hati je. Tolak. Setiap kali tolak, setiap kali dapat pahala. Khatir. Jangan bela. Bela khatir tu. Bela macam mana? Dah 30% bengkak besarkan jadi 50. Macam mana? Ya, kot Nabi tak ada. Tapi mana boleh Nabi tak ada? Cakap macam tu. Mana boleh, berdosa lah cakap Nabi tak ada. Nabi bohong. Tapi Nabi takkanlah Nabi. Macam mana Nabi? Ada dia bela. Jadi 50%. Boleh jadilah 50-50 lah Nabi. Betul bela lagi. Entah memang Nabi bohong kot. Kalau tak pernah bohong, mesti bohong sekali. Nabi ramai isteri. Dia ni bawa ada kawan dia bawa ada 3 isteri, dok bohong hari-hari. Isteri ramai, takkan tak bohong. Dia bela 70% lah. Lama je bahaya. Bahaya dengan maksud kufur. Dia kena jazam 100%. Berdosa layan khatir tadi. Okey. Jika ada riwayat, jika ada cerita yang menceritakan tentang seolah-olah Nabi dan Rasul bercakap tak betul, hendaklah ditakwil. Kita biasa dengar ayat mutasyabihat, mengikut satu cara adalah takwil. Satu cara untuk memahami adalah takwil. Bila kata Allah itu turun ujung 1/3 malam untuk mengkabulkan doa-doa orang yang bangun tahajud, bila turun tu adalah sifat makhluk, kita nak faham payah, nak lalukan saja hadis itu pun tak boleh, duk lekat dalam kepala juga. Kalau lalukan je, baca je, percaya je, gitu je. Beriman gitu aja. Tak boleh lekat dalam kepala, maka kita takwil. Malaikat rahmat yang turun, rahmat Allah yang turun. Takwil. Dia panggil ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan tu je takwil. Jika ada apa-apa ayat Quran ataupun hadis ataupun riwayat yang seolah-olah
Nampak seolah-olah Nabi itu tak cakap benar. Sedangkan kita dah pegang Nabi Siddiq. Tak boleh kata kita Nabi tak siddiq. Nabi cakap benar. Cakap benar tu pula mustahil dusta. Cakap benar tu pula wajib akal. Wajib, mesti akal. Tak masuk akal Nabi dusta. Tiba-tiba ada ayat Quran. So macam mana? Takkan nak tolak ayat Quran? Jangan tolak. Tolak ayat Quran kafir. Habis takkan nak kata Nabi bohong. Sebab dalam ayat Quran, dalam kisah tu ada cerita seolah-olah bohong. Nak tolak tak boleh juga. Maknanya Nabi ada jugalah bohong. Tak boleh juga. Maka terkepit. Bila terkepit, kerana tu ada maksud lain. Istilah dia panggil takwil. Mesti ada maksud lain, aku je tak tahu. Boleh juga serah pada Allah. Boleh. Tapi boleh ke otak kita nak serah pada Allah? Tak boleh. Otak kita fikir macam-macam. Itulah, inilah, itu macam-macam nak fikir. Maka cara untuk menyelesaikan, untuk faham adalah dengan takwil. Tapi sebaiknya serah pada Allah. Tapi tak boleh, tak apa, takwil. Takwil tu macam mana? Contohnya kisah Nabi Ibrahim. Kisah ni pun dah cerita banyak kali dah. Tapi cerita banyak kali pun taklah sebanyak yang kita duk dengar lagu tu. Lagi banyak kali daripada cerita ni. Cerita ni baru mungkin 10 kali dengar. Dengar lagu dah ratus kali. Nabi Ibrahim, ayah dia dikatakan, saya guna perkataan tu, dikatakan pembuat berhala dan penyembah berhala. Dia buat berhala untuk jadi kaya, dia sembah. Berhala kaya lah, Tuhan kaya lah. Tuhan kaya. Sembah untuk jadi kaya. Untuk orang nak dapat anak, dia buat Tuhan apa tak tahu, Tuhan kelamin ke apa ke, sembah untuk dapat anak, gitulah. Dia buat. Ceritanya gitu. Pertama, ya, kita kena tolak dulu cerita tu yang mengatakan itu bukan ayah dia. Azar itu adalah pakcik dia. Itu kisah lain. Saya pun nak kisah yang tu. Kisah lain. Sebab kena takwil lah. Sebab dalam Quran kata ayah. Abi tu ayah. Tapi Abi ada berapa makna? Banyak makna. Antara makna pakcik. Abi. Abi ayah betul. Tapi antara makna lain, pakcik. Banyak makna lain. Jadi kenapa ambil ayah juga? Sedangkan i'tiqad kita, Allah jaga keturunan mana-mana Nabi dan Rasul. Daripada Nabi itu dan keturunan. Turun. Semua Allah jaga. Tak pernah berzina. Tak pernah sembah berhala. Tak pernah. Sama ada Islam ataupun ahli fatrah. Yang keturunan Nabi. Maksud mak bapak Nabi, mana-mana Nabi pun. Kata. Sampai Nabi Adam. Semua Allah jaga. Tiba ada cerita kata ayah dia. Maka takwil. Takwil ada cerita. Tiba ada kita ibu bapa Nabi meninggal, mati dalam keadaan Nabi tak dilantik menjadi Rasul lagi. Maka kafir. Ada orang berani kata begitu. Sepatutnya takwil. Takwil beberapa banyak ada takwil. Takwil kata yang pertama ahli fatrah. Ahli fatrah ni maksudnya tak ada waktu tu Nabi tak diutuskan lagi. Takkan Allah seksa dia. Dalam Quran itu Allah takkan mengazab satu kaum melainkan Allah hantar hatta nab'atha rasula, sehingga Allah utuskan rasul. Tak beriman bahawa Allah seksa. Sekarang ni ibu bapa Nabi wafat awal kan? Maka ahli fatrah. Takwil ke situ. Dan boleh juga takwil mengikut pendapat walaupun dhaif sekalipun, Nabi dengan mukjizatnya hidupkan mak ayah dia balik. Sebab dekat Nabi kita ada semua mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Semua ada. Nabi Yusuf ke Nabi, semua ada kat Nabi kita. Tiba-tiba dihidupkan balik dan ibu bapanya beriman dan meninggal balik. Itu dhaif pendapat tu. Tapi boleh ambil. Kerana apa? Kerana kita dah pegang tadi, akidah tadi. Sama juga dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat 63. Apabila Nabi Ibrahim, apabila raja waktu tu, geng-geng Namrud, geng keturunan Namrud ni pergi fanfare. Mudah kata, pergi fanfare, ada fanfare. Joget lambat pun ada sekali. Ramai. Pakat-pakat pergi je lah. Raja yang buat. Takkan tak pergi. Yang tak pergi, Nabi Ibrahim seorang je. Yang mana yang orang terakhir keluar daripada kota tu, dia buat di tepi kota. Dia tak buat dalam kota. Dia buat di tepi. Jauh. Jadi pakat-pakat pergi. Kosong kota tu. Kemudian ada orang terakhir, dia keluar, dia kata adik Ibrahim. Yang last. Aku last. Aku lah rupanya Ibrahim ada. Maka keluarlah. Balik-balik berhala kena pecah kan? Berhala besar. Yang tak kena pecah. Yang lain semua kena pecah. Ada tukul ataupun kapak dekat tangan dia. Ada kata dekat telinga dia. Sangkut. Dicerita dalam Quran. Bila buat siasatan, akhir sekali dipanggil Nabi Ibrahim sebab dia
yang ada yang terakhir, maka tak ada orang lain dah dia. Cerita yang kita dengar, dia kata, Nabi Ibrahim kata, bila ditanya, siapa yang pecahkan berhala ni semua? Kata Nabi Ibrahim, bukan aku. Yang pecahkan yang besar tu. Sebab yang besar tu tak pecah. Kalau aku pecah semua. Maknanya bukan aku yang pecah. Yang besar tu lah yang pecahkan. Cerita tu kan. Maknanya Nabi Ibrahim cakap bohong dekat situ. Sebab dia kata bukan dia. Sedangkan kita pegang setiap Nabi Rasul siddiq, walaupun bergurau. Dan tak takut mati lah. Cakap benar. Kemudian diorang cakap, dia mana? Kau tanyalah dia, nak kata Nabi Ibrahim. Kau tanyalah dia yang buat. Kau cakap tuduh aku kenapa? Diorang ni kata, termasuk raja-raja, dia kata, kau hilang akal ke Ibrahim? Dia mana boleh bergerak, dia mana boleh bercakap. Yang ini yang tujuan cerita ni. Tujuan ni nak bantai balik. Kalau dia tak boleh bergerak, kalau dia tak boleh bercakap, kau sembah buat apa? Kata Tuhan pun tak boleh bergerak, Tuhan pun tak boleh bercakap, itu bukan Tuhan. Poin dia kat situ. Bijak Nabi Ibrahim. Poinnya kat situ. Tapi yang masalahnya dekat Nabi Ibrahim bohong tadi. Itu masalah tu. Nabi Ibrahim bohong, kata bukan aku. Tapi bohong tu dengan niat nak bantai, nak balas balik. Tapi bohong tak? Bohong. Sedangkan Nabi Siddiq. Maka kita tengok ayat Quran tu, surah Anbiya. Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Maksudnya Nabi Ibrahim jawab, sebenarnya bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang paling besar yang buat. Nabi Ibrahim cakap gitu. Nabi Ibrahim bukan cakap aku tak buat. Berhala yang tak pecah yang besar ni yang buat. Nabi Ibrahim tak kata gitu. Tu kita yang kata. Nabi Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang buat adalah yang paling besar. Tu Nabi. Bal, bahkan, fa'alahu, yang buat, kabiruhum, yang besar di kalangan kamu. Bukan berhala besar, yang besar di kalangan kamu. Lain tu. Sebab tu Nabi ni dia cakap 2-3 double triple meaning. Lepas tu fas'aluhum, kau tanyalah dia, in kanu yantiqun, kalau mereka dapat berbicara, dapat bercakap, kau tanyalah. Nabi Ibrahim sebenarnya mengaku. Nabi Ibrahim kata yang besar kan yang buat. Bila pecah, siapa buat ni? Yang paling besar di kalangan kamu lah yang buat. Yang besar tu, yang besar. Semua orang tengok dekat berhala. Itu yang paling besar. Nabi Ibrahim tak kata berhala. Nabi kata yang paling besar. Sebenarnya siapa yang paling besar? Nabi Ibrahim tengah mengaku. Kau tak faham? Siapa suruh kau tak ngaji mantik? Nabi Ibrahim mengaku macam mana? Dalam banyak-banyak tu, okey. Pertama, besar ada berapa jenis besar? Ada besar fizikal. Ada besar pangkat. Besar pangkat, walaupun fizikal dia kecil, tetap besar pangkat. Kalau dia tu pengarah, tapi dia kecil, tetap dipanggil orang yang berpangkat besar. Macam kita Allah Maha Besar, bukan fizikal, pangkat. Okey. Jadi, dalam ramai-ramai tu, siapa yang pangkat yang paling besar? Nabi lah. Namrud memang besar. Nabi lagi besar daripada Namrud. Namrud besar dah dari segi raja, tapi dalam banyak-banyak dari segi pangkat, Nabi Ibrahim yang paling besar. Sebab pangkat Nabi yang paling besar kan. Sebenarnya dia mengaku. Siapa diorang faham yang paling besar Tuhan dia tu, yang berhala tu, siapa suruh kau salah faham? Aku tak cakap. Sedangkan cerita yang tersebar bukan gitu. Sebab apa gitu? Sebab tak ada satu pegang kita nak pegang. Nabi tak pembohong. Bergurau bohong. Bergurau pun tak bohong. Kalau ada macam tu, lalu ayat-ayat, cerita-cerita, kita tanggung kejap. Kejap. Nabi tak mungkin bohong. Tapi aku tak tahulah cerita. Nantilah aku cari bila-bila. Tapi Nabi tak bohong. Nabi Ibrahim tak cakap, bukan aku yang buat. Nabi Ibrahim tak cakap. Habis tu, tak tahu. Sepatutnya paling kurang. Sebab tak jumpa cerita lagi. Kalau jumpa, baguslah. Maknanya, sebenarnya Nabi Ibrahim mengaku dia orang yang salah faham. Siapa suruh? Siapa suruh kau salah faham? Aku cakap yang paling besar di kalangan kamu yang buat, iaitu aku yang paling besar. Aku Rasul kan. Dari segi pangkat.
Korang yang salah faham. Istilah dia panggil kalam tauriyah. Double meaning. Cakap tu double meaning. Macam bila Nabi turun Isra' Mi'raj, para sahabat tanya, ada jumpa Nabi Yusuf tak? Masa naik tu kan jumpa macam-macam Nabi kan. Ada jumpa Nabi Adam? Ada. Macam besar. Oh, besar. Berapa hasta tinggi. 60 hasta lah. Besar. Ada jumpa gini? Ada jumpa. Ada jumpa Nabi Idris tak? Ada. Nak jumpa dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan jaga. Bukan sebab Nabi Idris tak mati. Dia dah pernah mati, dah hidup balik kan. Maka jumpa macam kita jumpa. Ya, jumpa macam kita jumpa. Mana Nabi Adam jumpa dalam keadaan roh lah. Lepas tu jumpa tak Nabi Yusuf? Jumpa. Lawa tak? Handsome tak? Nabi kata apa? Nabi kita kan? Nak kata apa? Dia kata, lawa. Bulan purnama tu separuh. Ataupun setengah riwayat kata, seluruh kecantikan dunia separuh dekat Nabi Yusuf. Kalam tauriah juga. Sebab Nabi kita nak bagi tahu dia lagi lawa. Tapi dia tak cakap. Mana dia kata? Kalau nak banding aku lah. Tak ada. Nabi tak cakap gitu. Nabi kata apa? Nabi kita kata, memang handsome, sangat ganteng orangnya. Mantap. Kalau kecantikan dunia dikumpulkan, separuh ada dekat Nabi Yusuf. Maknanya sepenuh ada dekat siapa? Dekat Nabi kita. Tapi Nabi tak cakap. Double meaning. Tu lah. Tu para Nabi. Dia cakap ada banyak maksud. Jadi kena faham. Kena faham kat situ. Macamlah suami cakap kat isteri dia, kau balik rumah bapak kau. Gaduh-gaduh, kau balik rumah mak bapak kau. Isteri faham cerai. Dia faham, aku hukum je kau balik 3 hari je aku pergi ambil. Balik. Tak ada dah cerai. Mana masih bila aku cerai, aku cakap pergi balik rumah mak bapak kau, serabut. Bebel aja. Contoh. Suruh balik. Ada tak double meaning tak? Double meaning. Dia kata dengan niat hukuman. Dia faham cerai. Kalau kata cerai, itu jelas-jelas tak cakap cerai. Double meaning. Sebab tu dia panggil lafaz kinayah. Jadi kena masuk mahkamah, nak tentukan jumpa qadi, nak tentukan jatuh atau tak jatuh. Tapi kalau aku cerai kau, tak payah cerita dah, memang jatuh. Memang jatuh bila lafaz kinayah. Jadi sebagai bukti, kau apa dah? Sikit lagi. Sebagai bukti Nabi dan Rasul itu benar, diberi mereka mukjizat. Apa maksud mukjizat? Sesuatu yang mencari adat, luar kebiasaan. Tapi masih lagi masuk akal, terima akal. Cuma luar kebiasaan. Antaranya 5 tahun sebelum hijrah, kisah yang terakhir. 5 tahun sebelum hijrah, orang Mekah minta bukti. Engkau cakap daripada hari itu lagi, engkau cakap engkau naik. Bukan. Belum lagi. Masa tu belum Isra' Mi'raj lagi. Engkau cakap engkau ni Rasul. Engkau cakap engkau utusan. Suruh beriman dengan Tuhan engkau yang satulah, gitulah, ginilah, syirik lah, apalah. Serabutlah. Engkau cakap benar lah. Memang Nabi tu Al-Amin. Cakap benar. Tapi tiba-tiba je bila cakap pasal ni orang tak percaya. Bagi bukti lah. Masa tu 5 tahun sebelum hijrah. Bawa datang bukti. Bukti yang bukti apa? Mukjizat, bawa datang bukti. Maka Nabi pun belah bulan kan? Belah bulan. Bulan ada, belah. Letak tepi. Belah. Bukan belah, nampak tak? Nampak sikit tu. Zoom. Bukan. Real. Sini. Dua. Bukan orang Mekah je nampak. Bukan je. Orang lain pun nampak. Orang yang dalam perjalanan pun nampak. Maka turunlah ayat surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah. Wa insyaqqal qamar. Telah dekat saat itu dan bulan terbelah. Lepas tu ada geng musafir, dia orang tahu, tak apa. Kalau betul kita tengok geng yang pergi meniaga nak balik ni. Mungkin dalam sebulan lagi dia orang sampai. Tunggu sampai. Tanya, kau nampak tak bulan terbelah pada sekian? Nampak juga. Geng-geng tu dia tak tahu apa-apa pun. Dia datang, kau nampak? You nampak pelik betul. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka melihat tanda mukjizat, mereka berkata ini sihir terus menerus ni. Dia tak percaya, sihir yang terus menerus. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan Nabi, mereka ikut hawa nafsu mereka.
wa kullu amrin mustaqir, dan setiap urusan tu ada ketetapannya, tapi mereka tetap ikut hawa nafsu mereka. Sikit berkaitan dengan sidq. Jadi kita kena faham betul-betul poin yang pertama. Yang pertama adalah Nabi bersifat dengan sidq, iaitu bercakap benar. Maksud sidq itu adalah wajib tu adalah mesti, itu adalah mesti akal, wajib akal. Dengan maksud mustahil Nabi bohong. Mustahil tu dengan maksud mustahil. Nak faham Nabi, tengoklah kita. Kita tak mustahil cakap bohong, walaupun kita tidak bercakap bohong. Tapi tak mustahil. Kita ni jenis boleh untuk cakap bohong, boleh untuk tak cakap bohong. Tapi Nabi dan Rasul tidak begitu. Kerana Nabi sebagai penyampai, dia perantara Allah dan hamba. Kita lah perantara. Kalau yang tu berkemungkinan cakap bohong, walaupun tak cakap bohong. Jadi apa yang dia beritahu kita tak jazam. Sebab ada kemungkinan. Walaupun dia tak cakap bohong, tapi ada kemungkinan tak? Ada. Maka tak jazam. Mungkin 99.9999% agama kita ni betul. Sebab walaupun Nabi tak cakap bohong, tapi Nabi berkemungkinan boleh cakap bohong. Cuma Nabi tak cakap bohong. Tapi Nabi mustahil cakap bohong. Wajib akal cakap benar. Maka jazam 100%. Nabi itu cakap benar, maka apa yang kita dapat? Jazam 100% agama daripada Allah. Allah alam. Tunggu dulu. Kita sambung akan datang. Kita sedang tasbih kafarah dan salawatullah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.